Bolehnya Nabi Muhammad SAW kerana tanda kenabian yang ada pada Nabi yang lain berada di tangan, manakala tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad berada di antara kedua bahu baginda, yang mana terdapat 8 riwayat tentangnya mengikut kepada sahabat yang melihat. Bentuk tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad juga mempunyai banyak pendapat. Di antaranya Salman yang mengatakan tanda itu seperti tulu puyuh. Namun ada juga sahabat mengatakan ia seperti bulu-bulu yang menutupi, dan ada setengah mengatakan ianya seperti ketuat. Hilangnya tanda tersebut ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammad ada disebut di dalam Al-Quran. Begitu juga nama Ahmad yang mana didasarkan pada keterangan Al-Quran yang bermaksud, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul setelahku yang namanya Ahmad, yakni dalam kurungan Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nama Muhammad dan Ahmad bermaksud terpuji. Nama baginda SAW sampai ke jalur Adnan tiada khilaf, tetapi dari Adnan hingga ke Adam mempunyai pertelingkahan. Ibu kepada Nabi Muhammad SAW iaitu Aminah, jalurnya bertemu dengan Husain bin Kilaf. Baginda seorang yang tidak menerima sedekah, akan tetapi menerima hadiah. Berdasarkan kisah Salman Al-Farisi yang membawa makanan di dalam tagam lalu diberikan kepada baginda SAW dengan berkata, "Wahai Muhammad, saya beri makanan ini untuk sedekah padamu." Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil makanan tersebut, tetapi baginda tidak memakannya. Malah baginda memberikannya kepada para sahabat. Keesokan harinya, Salman datang kembali dengan membawa makanan lalu diberikan lagi kepada Nabi. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, saya membawa ini dan saya hadiahkannya kepadamu." Nabi Muhammad mengambilnya lalu baginda memakannya. Terdapat pelbagai kejadian maupun petanda kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul yang dinamakan sebagai Irhas. Irhas bermaksud petanda kenabian sebelum para Rasul dilantik secara rasmi. Ianya muncul sebelum dan selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, terdapat beberapa tanda-tanda kenabian. Antaranya, pertama, tanda kenabian sebelum kelahiran Rasulullah. Yang kedua, tanda kenabian ketika Rasulullah dilahirkan. Dan yang ketiga, tanda kenabian selepas Rasulullah dilahirkan. Dan saya akan berkongsi serba sedikit mengenai tanda kenabian sebelum kelahiran Rasulullah. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad SAW berada dalam kandungan ibunya. Allah telah memerintahkan malaikat untuk membuka pintu-pintu syurga dan memberitahu kepada semua penghuni langit dan bumi mengenai perkabaran gembira tersebut. Tanah yang kering menjadi subur, pokok kayu berdaun rimbun dan berbuah lebat. Angin berhembus sepoi-sepoi bahasa. Binatang di darat dan di laut juga bergembira mendengar perkabaran berita tersebut. Berkata Ibnu Al-Jauzi, telah meriwayatkan Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Wahab Ibnu Zam'ah berkata, kami telah mendengar bahawa ketika Aminah mengandungkan Rasulullah SAW, beliau berkata bahawa beliau tidak merasakan bahawa dirinya sedang hamil dan juga tidak merasakan beban seperti yang dirasai oleh semua wanita yang sedang hamil. Namun, Aminah merasa syakwa sangka kerana haidnya tidak datang. Setelah itu, datanglah seseorang kepadanya, iaitu pada waktu dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Hadis Ibnu Ishaq menjelaskan, Aminah pernah menceritakan kisah saat dirinya
sedang mengandungkan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, ibu Rasulullah Aminah binti Wahab menyatakan, sesungguhnya ketika aku mengandungkan Muhammad, aku pernah didatangi oleh seseorang yang tidak dikenali dan berkata kepadaku, engkau sedang mengandungkan penghulu umat ini. Apabila bayimu lahir, katakanlah aku memohon perlindungan baginya kepada Zat yang Maha Esa dari gangguan setiap kejahatan orang-orang yang dengki. Kemudian namakanlah dia Muhammad. Terdapat peristiwa lain yang mana ia juga boleh dikaitkan dengan tanda sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa kemusnahan tentera bergajah Abraha seperti yang diceritakan dalam Al-Quran pada surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Disebabkan peristiwa ini juga, kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan sebagai tahun gajah kerana baginda lahir pada 50 hari, yaitu riwayat lain 55 hari selepasnya. Peristiwa bergajah merupakan peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran baginda, lebih tepat lagi pada bulan Muharram kira-kira 50 atau 55 hari sebelum kelahiran baginda. Sebenarnya, peristiwa kebiadaban pihak kafir memusnahkan rumah Allah sudah beberapa kali berlaku dalam sejarah manusia. Antaranya seperti tindakan Raja Bukhtanasar pada tahun 557 sebelum Masihi dan Maharaja Rom pada tahun 70 Masihi yang memusnahkan Baitul Maqdis. Pencerobohan kedua-dua empayar tersebut tidak mengundang hukuman segera daripada Allah, walaupun penduduk Baitul Maqdis ialah orang Islam. Sebaliknya, Mekah sama sekali tidak dapat dimusnahkan oleh Abraha, walaupun ramai penduduknya yang mensyirikkan Allah. Maka tidak syak lagi bahawa kemuliaan Nabi Muhammad yang bakal lahir pada tahun itu adalah menjadi penghalang pemusnahan Kaabah. Selain itu, para ulama hadis seperti Imam Al-Baihaqi dan Imam Abdul Nu'aim Al-Asbahani telah mengarang kitab yang khusus menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dalil kerasulan baginda seperti kitab Ad-Dalail Al-Nubuwah. Selain itu, peristiwa istana Maharaja Rom bergegar dan sebanyak 14 buah balkoninya runtuh. Api sembahan orang Majusi di Parsi tiba-tiba terpadam, sedangkan ia tidak pernah langsung terpadam selama 1000 tahun. Maka tidak syak lagi bahawa kemuliaan Nabi Muhammad yang bakal lahir pada tahun itu adalah menjadi penghalang pemusnahan Kaabah. Selain itu, para ulama hadis seperti Imam Al-Baihaqi dan Imam Abdul Nu'aim Al-Asbahani telah mengarang kitab yang khusus menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dalil kerasulan baginda seperti kitab Ad-Dalail Al-Nubuwah. Selain itu, peristiwa istana Maharaja Rom bergegar dan sebanyak 14 buah balkoninya runtuh. Api sembahan orang Majusi di Parsi tiba-tiba terpadam, sedangkan ia tidak pernah langsung terpadam selama 1000 tahun. Kedua-dua peristiwa ini seolah-olah memberi bayangan bahawa dengan terjadinya kelahiran Nabi Muhammad SAW ini akan menghapuskan dua agama besar pada masa itu. Wallahu a'lam. Yang seterusnya ialah isi yang kedua, iaitu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW ketika baginda dilahirkan. Apa agaknya tandanya? Okey, baiklah. Yang pertama ialah ibu baginda sendiri, iaitu Aminah, telah menyaksikan cahaya yang sangat terang telah keluar pada baginda sendiri. Cahaya itu dikatakan seperti bentuk anak panah. Sangat dahsyat. Anak panah ini telah membentuk cahaya yang sangat terang. Dan cahaya sangat terang ini dikatakan telah menyinari seluruh dunia, di mana daripada tempat baginda lahir, baginda dilahirkan sehingga ke istana Bushra, iaitu istana di Syria. Dan anak panah itu seperti yang saya katakan tadi ialah ia menyerupai anak panah, dan ia juga bagaikan pelangi yang boleh dilihat walaupun kota-kota yang sekelilingnya ialah jauh, tapi mereka boleh menyaksikan kedahsyatan cahaya yang keluar pada
cahaya yang keluar daripada tubuh baginda itu sendiri. Dan ini dapat kita dapati iaitu ia telah dijelaskan di dalam sumber-sumber kitab Arab, iaitu yang paling awal, kitab-kitab yang pertama yang dikatakan terdapat dalam satu buah kitab yang mengatakan bahawa suatu cahaya yang terpancar dari rahim Aminah ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Masya Allah. Dan semasa kelahiran baginda, ibunya telah melihat dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya seolah-olah baginda sedang berdoa. Ibaratnya Nabi sedang berdoa kepada Allah ketika baginda baru sahaja dilahirkan dalam keadaan ibunya baring. Dan Nabi juga dilahirkan Nabi SAW juga dilahirkan dalam keadaan yang sangat bersih daripada segala kotoran dan badannya. Dan baginda juga apabila dilahirkan itu sudah berkhatam. Kita sedia maklum bahawa apabila manusia lahir, mereka perlu berkhatam apabila mereka sudah berumur dalam 3 hingga 4 tahun. Tetapi ini Masya Allah, Rasulullah SAW telah lahir dalam keadaan sudah berkhatam. Dan apabila ditanya kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan memiliki hati yang suci, tidak ada sedikit pun sebahagian syaitan daripada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah dibelah hatinya dan dibersihkan. Diceritakan juga pada malam kelahiran Rasulullah SAW, berhala-berhala yang terdapat di persekitaran itu secara tiba-tiba rosak dan musnah. Terdapat juga riwayat daripada Abdul Muttalib, ketika aku sedang berada di Kaabah, tiba-tiba semua berhala jatuh tepat ketika bersujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari Kaabah yang berkata, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang-orang kafir dan mensucikan aku daripada berhala-berhala ini dan akan menceritakan penyembahannya kepada Yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tanda kenabian selepas Rasulullah SAW dilahirkan. Tanda ini berlaku ketika ibu susuan Nabi Muhammad SAW, iaitu Halimah, membawa baginda ke rumahnya untuk disusukan. Semasa dalam perjalanan pulang, keledai yang ditungganginya tiba-tiba sahaja menjadi laju, dan apabila mereka sampai di ladang, kambing yang ada di ladang mereka itu boleh mengeluarkan susu yang banyak. Selain itu juga, dada Nabi Muhammad SAW dibelah semasa baginda berumur 4 ke 5 tahun. Kisah ini sahih kerana terdapat hadis yang menunjukkan berlakunya peristiwa tersebut, yang mana ianya diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu di dalam sahihnya dan telah diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana maksud hadis tersebut adalah Rasulullah SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam ketika baginda SAW sedang bermain-main bersama kanak-kanak kecil yang lain. Maka Jibril alaihi salam telah mengambil baginda SAW lalu merebahkan baginda SAW. Kemudian Jibril alaihi salam telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda sambil berkata, ini adalah bahagian syaitan yang terdapat di dalam dirimu.
Kemudian Jibril alaihissalam menguncikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam. Setelah itu, Jibril alaihissalam menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat permainannya tadi. Kanak-kanak kecil yang bermain bersama baginda sallallahu alaihi wasallam pergi mengadu kepada ibunya dengan menyatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan pucat kerana baginda sallallahu alaihi wasallam masih di dalam ketakutan. Anas berkata, aku telah melihat kesan jahitan tersebut di dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Tanda seterusnya berlaku ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti bapa saudaranya iaitu Abu Talib berniaga ke Syam. Berkata Ibnu Ishaq, sesungguhnya Abu Talib telah mengikuti rombongan peniaga ke negeri Syam iaitu Syria. Ketika beliau bersiap ingin berangkat dan waktu berangkat sudah disepakati, Abu Talib khawatir untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tetapi beliau juga tidak sanggup membawa Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan yang jauh. Namun, muncullah Rasulullah SAW sendiri yang berkehendak ingin mengikuti Abu Talib berniaga. Abu Talib berkata, demi Allah, aku akan membawa Muhammad keluar bersamaku. Dia tidak akan berpisah denganku dan aku tidak akan berpisah dengannya. Rasulullah SAW pun berangkat keluar ke Syam bersamanya. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 12 tahun, 2 bulan dan 10 hari. Ketika rombongan tersebut sampai di kawasan Busra negeri Syam, di kawasan tersebut terdapat seorang rahib yang bernama Buhaira yang selalu berada di dalam biaranya. Buhaira mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama Nasrani. Buhaira telah bermimpi sesuatu dan beliau mengetahui bahawa seorang manusia yang bakal dilantik menjadi nabi telah sampai di Busra. Beliau pun keluar mencari dan akhirnya bertemu dengan rombongan Abu Talib dan Muhammad SAW. Buhaira pun berjumpa dengan Rasulullah SAW lalu memegang tangan baginda dan berkata, dia adalah pemimpin seluruh alam. Dia akan diutuskan oleh Allah sebagai rahmat sekalian alam. Mendengar pernyataan Buhaira, Abu Talib bertanya, apakah hujahmu menyatakan sedemikian? Jawab Buhaira, sungguh ketika kamu semua mulai mendekati Aqabah, seluruh batu dan pohon bersujud. Sedangkan batu-batu dan pohon-pohon tidak akan bersujud kecuali kepada seorang Nabi. Manakala awan-awan menaunginya dan pokok-pokok telah merebahkan rantingnya saat Nabi berteduh di bawahnya. Aku juga mengenali tanda kenabian yang terdapat di bahunya, iaitu tanda nubuah yang berbentuk menyerupai buah. Sebelum berpisah, Buhaira telah berpesan kepada Abu Talib supaya mengawasi dan menjaga Muhammad SAW kerana anak saudaranya itu kelak akan menjadi penutup segala nabi dan rasul. Buhaira juga mengingatkan Abu Talib untuk segera menghantar Muhammad SAW pulang ke Mekah, kerana jikalau tanda kenabian yang terdapat pada Rasulullah SAW itu diketahui oleh orang Yahudi, sudah tentu Rasulullah akan dibunuh dan dicederakan oleh mereka. Itulah sedikit sebanyak kisah mengenai tanda-tanda kenabian yang berlaku kepada Nabi Muhammad sebelum baginda diangkat menjadi Rasul. Itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sangat berbeza dengan kemahiran kita ataupun bayi-bayi yang biasa. Hal ini kerana Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahawa Nabi Muhammad SAW itu sangat istimewa dan hebat orangnya sejak dari sebelum beliau dilahirkan. Sebagaimana hakikat yang telah sedia maklum, setiap nabi-nabi yang dipilih oleh Allah SWT adalah sama, iaitu dari segi darjat, kemuliaan dan ketinggiannya, yang mana wajib kita beriman kepada setiap dari kalangan
mereka tanpa prejudis. Kehadiran mereka dilengkapi dengan pakej yang begitu lengkap, iaitu sebagai contoh terbaik kehidupan di dunia serta tauladan yang baik untuk bekalan di akhirat kelak. Allah SWT telah menyempurnakan kejadian insan mulia ini dengan kelebihan yang tidak wujud pada makhluk dan manusia lainnya.